Kita terus saja ingin bercakap tentang membina semula kehidupan selepas banjir, dan seperti mana yang kami katakan di awalnya tadi, ini adalah sedikit mungkin makluman atau maklum balas yang mungkin anda boleh ambil iktibar juga ataupun anda boleh ambil sebagai pengetahuan juga sekiranya anda menjadi sebahagian daripada mangsa banjir ini. Ya, kita terus bersama dengan tetamu kita, Puan Siti Haniza Abdul Rahman, mangsa banjir Kota Baru Kelantan pada tahun 2014. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sofia Fazli. Ya. Terima kasih. Puan, terima kasih meluangkan masa. Puan, kita nak terus memasuki perbincangan kita lah antara inspirasi dan juga makluman yang daripada Puan sendiri boleh kongsikan sebagai seorang mangsa banjir untuk kita semua bersama-sama tahu bagaimana untuk memanfaatkan bantuan dan juga bangkit semula daripada trauma yang berlaku pada diri mangsa banjir. Mungkin Puan boleh kongsikan dulu bagaimana Puan mengurak langkah pertama ketika proses pemulihan pada tahun 2014 itu, Puan. Okey, terima kasih. Sebenarnya sewaktu kejadian banjir itu saya sedang jadinya saya tiba selepas banjir itu dah surut, iaitu selepas tu, tapi keadaan mula-mula sekali saya masuk ke Kota Baru seperti ground zero lah, amat menakutkan juga. Saya tengok dengan timbunan sampah di sana sini ya. Lepas tu bila tiba di kawasan rumah, bila kita tak buka lagi pintu tu, bila kita buka tu alangkah terkejutnya melihat suasana rumah yang dah naik air dekat 10 kaki tu dah surut dengan selutnya setebal orang terparas buku lali. Kami sekeluarga agak trauma sebab ni kali pertama, sebab kami bukan asal orang Kelantan. Bila berada dalam macam tak ada pengalaman langsung. Saudara mara semuanya jauh sebab kami asal dari Perak. Dia nak datang tolong ke Kelantan pun masa tu jalan banyak yang rosak. Nak sampai ke Kelantan kita terpaksa guna jalan jauh 16 jam baru sampai. Jadinya yang menolong kami waktu itu dari segi tenaga, alhamdulillah Allah datangkan kami 9 orang mualaf dari Perki. Adik-adik yang baru convert ni datang membantu kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari segi emosi sebab anak saya pun semuanya perempuan. Kita pun macam sedih sebab tengok barang-barang kita musnah semuanya. Boleh katakan 100%. Semua dengan kain baju yang penuh dengan selut. Kami ambil masa untuk menyuci. Dalam tempoh 3 bulan lah cuci baju dan tak larat sangat. 3 bulan tu kita dah lama-lama yang mana dah agak bau pula, kita orang terpaksa inilah buang tu lah. Ya, betul. Inilah yang apa yang mungkin merisaukan Puan sebab peristiwa banjir ini berlaku tatkala Puan mengerjakan umrah. Jadi Puan tidak berada di rumah, jadi mungkin terfikir apalah nasib rumah apabila balik ke Malaysia dan sebagainya. Baik Puan, pendedahan ini diberikan khas untuk mereka semua yang terkena banjir ini. Apakah tindakan yang harus dibuat oleh mereka ini andai kata mereka balik rumah melihat rumah yang berselerak dan sebagainya? Sebab ada di antara masa-masa banjir ini yang balik ke rumah masing-masing, lepas tu mereka ini macam fikiran mereka itu tidak tahu apakah perkara pertama yang harus dibuat. Nak bersihkan rumah, nak fikirkan insurans dan sebagainya. Apa tindakan pertama yang harus dibuat oleh mangsa banjir ini, Puan? Pertama sekali, nombor 1, memang kita nak bersihkan rumah sebab kita nak duduk balik dalam tu. Kan? Macam mana kita nak keluarkan barang. Masa tu saya rasa dah habis dah, speechless, saya tak boleh nak kata apa, benda dah jadi. Dan kita pun rasa macam perlukan sangat sokongan daripada ahli keluarga. So diorang pun bagi motivasi kata kena kuat lah kan. Betul. Saya tak bagi tahu tadi ada bantuan daripada mualaf tu. Jadinya pertama sekali kita masuk tu kita dah fikir dah. Sebelum saya sampai dari Kuala Lumpur tu, saya touchdown je, kata kita kena beli barang untuk menyuci. Sebab dapat perkabaran daripada kawan-kawan dekat di Kelantan ni, di Kota Baru,
penyapu dah habis, water jet dah habis. Kita prepare nak beli water jet. Apa tu barang-barang yang boleh nak menyuci lah kan, sabun dan sebagainya. Barang-barang elektrik ni saya nak bagi tahu pada mereka yang terkesan, ada juga yang boleh diguna semula macam peti ais. Betul. Rice cooker tu adalah kaedahnya. Kalau ada orang yang tak tahu sikit tentang electrical tu, dia boleh membantu. Tapi bukan nak boleh macam buang semua tu macam TV tu inilah Puan, rosak juga. kita difahamkan kerosakan keseluruhan rumah Puan, peralatan rumah, kereta dan sebagainya mencecah sehingga RM50,000 ya, tak silap kami. Jadi bagaimana Puan menguruskan daripada sudut insuransnya, klaim dan sebagainya bagi mangsa-mangsa ketika ini yang tidak tahu untuk mengambil langkah pertama daripada sudut pampasan kewangan dan sebagainya dalam sudut insurans lah Puan? Tentang insurans tu pergi ke bank lah, dia akan menguruskan bahagian insurans akan dia akan buat penilaian, melihat keadaan rumah, kiranya rumah tu ada penambahan lah kan, ada seperti ada wardrobe ke, kabinet ke, tu semua under kabinet dapur, dia akan insuredkan. Jadi saya rasa masa-masa banjir seperti yang kemusnahan agak teruk di Kuala Langat, Seri Muda, semua tu boleh pergi ke bank. Kereta juga pada masa 2014 tu saya kereta tak dibawa insurans lah, tak dapatlah claim tu. Kereta saya habis selut. Kerugian tu memang banyak lah, dekat RM50,000. Tapi pada saya harta benda tu tak dapat diganti dengan Puan, apakah mungkin Puan melihat perkara ini berlaku kepada mereka yang terkena musibah banjir besar ini berlaku pada tahun 2014? Apa yang Puan lihat? Apakah mungkin ini salah satu daripada mungkin untuk kita belajar sesuatu, pengajarannya, dan apakah kata-kata yang mungkin boleh diberikan kepada mangsa-mangsa banjir ini agar mereka ini boleh teruskan kehidupan mereka, Puan? Okey. Pertama sekali kita lihat bahawa setiap kejadian yang berlaku ni semua dalam pengetahuan Allah belaka ya. Musibah banjir ni adalah ujian daripada Allah. Kalau orang kata bala pun kita terima sebab kita hamba Allah ni tak lepas dari dosa. Sewaktu saya berada di Makkah, saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, saya banyak sekali dosa. Macam mana Allah nak hapuskan dosa saya? Saya minta pada Allah hapuskan dosa saya sepanjang saya hidup 40 tahun tu. Tapi ini bila saya dilanda banjir pada 2014 tu, saya rasa saya berada dekat dengan Allah di Kaabah. Tapi dia bagi saya ujian ni, maknanya dia nak mendengar rintihan saya lagi. Jadi saya rasa kita jangan bersedih, Allah sentiasa bersama kita, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita dan Allah akan gantikan yang lebih baik untuk kita nanti. Allahuakbar. Baik, Puan melihat lebih baik lagi. Jadi be positif, insya-Allah. Puan memang boleh memberikan positivity yang sangat kukuh ya bagi rakyat Malaysia yang ketika ini sangat-sangat terkesan. Puan, untuk pengetahuan ramai, berapa lama atau berapa tahun yang diambil oleh Puan dan keluarga untuk bangkit semula daripada segala kerosakan, memperbetulkan haluan kehidupan untuk kembali normal? Berapa lama tu, Puan? Okey, untuk yang pertama sekali, fasa pertama, 3 bulan pertama tu ialah menyuci dan membersihkan rumah. 3 bulan pertama tu amat-amat orang kata mencabar. Sebab lepas kita cuci, datang balik selut tu nampak lagi. Dan kita water jet balik. Banyak kali kerja-kerja penyucian dengan pinggan mangkuknya kami terpaksa steril. Basuh dengan air panas, kain baju hantar Dobi. Masa tu Dobi layan diri pun queue macam nak pergi ambil tiket tengok bola ya. Sampai pukul 2 pagi. Okey, dalam masa setahun tu barulah betul-betul kita dapat orang kata pulih seperti sedia kala. Sebab masa pertama tu dengan orang kata keuangan tu habis banyak dengan betulkan kereta
kan. Baik, setahun lah yang diambil untuk bangkit semula. Ya, Fazli? betul. Okey, baik, terima Tahun kasih. tu lebaran tu ada setiap kali hujan tu, walaupun Allah baru je beli barang balik. Ya. Tapi saya bersyukur sangat ahli keluarga, sangat murah hati, keluarga sebelah suami saya, sebelah Baik. Baik, terima kasih Puan. Ah. Okey, dan kita tahu bahawa andai kata hujan lebat dan sebagainya, walaupun dah 7 tahun tapi masih lagi merisaukan Puan kan yang berada di Kota Baru itu. Baik, terima kasih Puan di atas masa yang diberikan dan memberikan kita mungkin inspirasi dan juga pengetahuan sedikitlah andai kata kalau kita ini terkena atau menjadi sebahagian daripada mangsa banjir. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Sama. Okey, apa yang Puan katakan tadi itu penting juga untuk bahagian elektrik tu, Sofia. Sebab kita pun ada lihat juga video-video yang memaparkan andai kata ada TV, ada peti ais dan sebagainya. Kita jangan buang sahaja. Kadang-kadang barang elektrik tu kita boleh guna pakai. Itu kita kena ambil tahu juga. Setiap aspek perlu ada penilaian sedikit Ya. sebanyak lah untuk memastikan kita tidak membazir. Baik, kita akan berehat seketika.